gempar minta nak pancung kepala dia, dan Nabi halangan Nabi daripada membunuh Dhu Khuwaisirah menyebabkan sebahagian para ahli fiqh dahulu setengahnya dan sekarang seperti Salim Awar antaranya berpendapat bahawasanya pemerintah yang membuat keputusan adakah nak dibunuh ataupun tidak berdasarkan kepada maslahah, kepentingan negara dan kepentingan hukuman itu. Tuan-tuan, kalau satu orang murtad, kita ambil Lina Joy yang murtad, kita heret di tengah padang, media semua keliling, kita pancung dia. Tuan-tuan, agak-agak apa reaksi antara bangsa? Dari segi keuntungan dakwah Islam, bukan dari segi orang kutuk kita susah mereka, keuntungan dakwah Islam, maka kemungkinan kalaupun kita tak terima pendapat yang minoriti ni yang kata pilihan pemerintah, kita hendaklah memanjangkan tempoh meminta bertaubat itu. Kurunglah dia 10 tahun, bagilah tarbiyah dalam 10 tahun dalam penjara. Kau dia tak jalan juga 10 tahun pun duduk dungu tu tak tahu lah. Daripada semua ustaz-ustaz di masjid dan surau, tuan-tuan, hendaklah kita membunuh orang murtad. Pertama, kita tak boleh bunuh, undang-undang tu tak ada. Kedua, semua bising, mereka ni patut kena bunuh ni. Sehingga kita meninggalkan langkah yang pertama, iaitu meminta dia bertaubat dengan mengemukakan dalil-dalil syarak. Hang keliru apa geng anti hadis? Habaq mai. Ya, macam mana boleh hadis ni? Hadis ni dah 1400 tahun dikeliru. Pi panggil hak pakar hadis terang kat dia. Jangan panggil hak ustaz utlubul ilmu walau kana fi Sin tu. Tuntutlah ilmu walaupun kena negeri Cina, dia pun nak baca hadis palsu lagi. Macam mana dia nak terang? Kena panggil hak ahli hadis, terangkan kepada geng anti hadis. Dia tak faham ayat Quran keliru, jangan dipanggil hak tak apa tu Ustaz Syed, kafirun tu untuk hak betul-betul kafir, kafirin tu hak dekat nak kafir. Macam ni punya mangkuk pun takkan kita nak suruh. Tu mengajar tafsir tu. Penuh sebagian masjid. Itu grammar lah Mamat. Bukan beza makna. Cuba nak bezakan. He the is dengan was boleh lah. Kafirin dengan kafirun. Tak kita panggil dia tu surat terang. Memang saya nak terang tentang Islam. Hang ni duk murtad-murtad tau. Hang kalau terus duk murtad je nak kepancung. Tak boleh panggil dia. Tak apa yang awak keliru. Saya keliru. Kenapa Islam sekian-sekian? Oh, awak silap. Islam sebenarnya tak macam tu. Kita terang pada dia. Semua benda ni kempen ni kita tak buat. TV tak buat tentu dah. Media tak buat tentu dah. Ustaz pun tak buat. Tuan-tuan pun tak buat. Kita nang murtad. Orang yang buat cerita murtad ni, apa yang dia syok di balik cerita tu? Kerana kita ada agenda nak bertindak? Tak ada. Inilah satu hakikatnya. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, tuan-tuan mungkin rasa ini cerai ke apa, tapi saya fikir itu susun. Dewan ini terbuka untuk tuan-tuan, datanglah. Kita mesti menyusun gerakan kita. Kita mesti berbuat secara tersusun. Kita akan tentang kalau betul orang murtad, tetapi dengan cara yang diajar oleh agama. Kita tidak pernah mengampu, tidak rakyat dan tidak pemerintah, tidak parti pembangkang dan tidak parti kerajaan. Kita insya-Allah mudah-mudahan bercakap benar kepada sesiapa sahaja. Tak ada saya itulah mufti ke menteri ke, saya itulah. Itulah hakikatnya. Kita bercakap fakta. Bukan kerana ada orang dah bercakap dah maka kita nak menentang cakap tu, tak. Tapi soal hukum. Hari ini kena pada satu orang. Saya tak tahu, mungkin sungguh tak, saya tak pernah kata di sebalik cerita tu. Tapi besok mungkin kena pada anak kita, besok mungkin kena pada adik kita. Orang buat tuduhan yang macam tu. Tapi kalau semua orang diizinkan tuduh menuduh ini, maka sukarlah masyarakat Islam akan berjalan, tuan-tuan. Sukarlah masyarakat. Tuan-tuan Khawarij, tuan-tuan tahu dalam sejarah, dia tuduh orang kafir. Khawarij ni dia tuduh orang kafir, orang zina kafir, orang minum arak kafir. Nabi sebut Dhu Khuwaisirah tadi,
Zulkhuwaisirah tu Nabi tak bagi bunuh. Nabi kata daripada sulbi dia akan keluarnya ya'ti akhir zaman qaumun yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Quran wa la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Nabi kata pada akhir zaman akan keluar satu golongan puak kuat. Seseorang kamu rasa lekeh sembahyangnya dibandingkan sembahyang mereka. Kuat sembahyang ni, hitam dari. Ibnu Abbas kata ni pipi ni ada gelung ni, bekas ayat mata teriak malam-malam. Khawarij yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Rasa malu nak bandingkan sembahyang kita sama yang mereka. Malu nak dibandingkan puasa kita dibandingkan puasa mereka. Dia baca Quran kata Nabi tapi tak lebih daripada tengkok dia. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Tapi puak ni tercabut daripada agama seperti mana anak panah tercabut daripada busarnya. Pasal apa? Kata Ibnu Abbas, mayang kuat, Khawarij puasa kuat, tapi dia kapiakkan orang Islam. Dia kapiakkan. Kata Sayyidina Ali, dia bagi dalil-dalil Quran, dia kapiakkan orang. Sayyidina Ali kata kalimatul haq urida bihil batil, cakap yang benar tapi maksudnya batil. Tak ada hukum melainkan hukum Allah. Siapa hukum dengan hukum lain daripada Allah kafir. Sayyidina Ali kata betul cakap hamba. Nas tu pun betul, cakap tu pun betul, maksud hampa sesat. Tapi Nabi dalam hadis tadi Nabi kata apa? Wa idza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kamu jumpa Khawarij ini kamu bunuh dia bah. Nabi tak suruh bunuh puak hak mana berzina tu. Nabi tak suruh bunuh puak hak minum arak yang Khawarij kafirkan tu. Nabi suruh bunuh Khawarij. Sebab seruan Khawarij ini telah menumpahkan darah begitu banyak. Maka para ulama menyebut bukan semua yang nak kepada agama ni betul. Bukan semua yang semangat tu selamat. Bukan semua yang menyebut slogan Islam itu berada di atas petunjuk. Maka dengan itu tuan-tuan, marilah siang malam kita doa pada Allah Ta'ala. Bagi Allah jadikan hati kita nak pada Islam, kemudian kita ikut pula jalan Nabi SAW. Ini suatu masalah. Orang dengar mungkin dia tak setuju, tapi hakikat dalam sejarah Islam ada dalam hadis satu puak yang Nabi kata semayang dia hebat, puasa dia hebat, Quran baca berau-berau tapi tak lebih. Nabi kata cabut daripada agama kerana terlalu ekstrim. Kerana anda kata Nabi kalau jumpa hamba bunuh daripada dulu. Sebab tu Sayyidina Ali berperang dengan Khawarij dan berlaku peperangan Sayyidina Ali dengan Khawarij. Dan termasuk masyhur dalam sejarah Islam, di antara kejayaan Sayyidina Ali ni dia perang puak Khawarij. Khawarij ni Sayyidina Ali dia perang dengan Muawiyah dengan Aisyah. Khawarij ni kata Ali kafir, Muawiyah kafir, semua Osman kafir, Aisyah kafir, semua ni kafir. Ali Nabi kata yuqatiluhum adna ta'ifatin ilal haq. Yang perang Khawarij puak yang lebih dekat pada kebenaran, dan Ali telah perang Khawarij. Hadirin dan hadirat sekalian, moral yang saya nak cerita simple ya. Tuduh-tuduh ni